Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi pada semua yang memberi salam, salam doa pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, Allah izinkan kita bersiaran lagi sekali dalam siri pengajian kuliah online kita pada pagi ini. Malam ni kita tak ada kuliah ya. Malam ni kita tak ada, jangan kita ganti pada pagi ini insya-Allah. Mudah-mudahan dengan masa yang kita berikan di jalan agama ini, kira berjihad di jalan agama dengan menuntut ilmu. Sebab tu mari kita sama-sama perbetulkan niat kita. Perbetulkan niat kita untuk menuntut ilmu. Jangan sekadar melihat atau mendengar saja, azamkan diri untuk menuntut dan berazam untuk memahamkan dan berazam untuk mengamalkan dan menyebarkan. Itu dia. Kita fahamkan dengan kita mengamalkan dan kemudian kita menyebarkan. Sehinggalah kita mudah-mudahan dipilih di sisi Allah Ta'ala sebagai orang yang menyebarkan kebenaran. Orang yang membawa kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang kita nak. Ustaz, kenapa kita berterusan mengaji, menuntut ilmu? Sebab kita nak mengangkat martabat kita ni menjadi orang yang berjihad di jalan Allah. Sebab bila kita menuntut ilmu, sudah pasti kita berazam untuk mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasajar bila samarin. Ilmu tanpa amal ibarat pokok tanpa buah. Jadi bila kita berazam untuk mengamalkan, sudah pasti mengamalkan itu mesti dengan kaedah pelaksanaannya. Maka bila pelaksanaan itu, sudah pasti dalam konteks kita akan menyampai dan menyebarkannya. Gitu. Jadi, kita nak sampai tahap Allah angkat darjat dan martabat kita, sehinggalah kita mampu menyebarkan kebenaran dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Yang paling penting itulah perbuatan akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu taala. Sebab itulah kita kena istiqamah, amantu billah summa istaqim. Kita kena istiqamah sebab mana mungkin kalau orang yang tidak istiqamah itu mampu mendapat karamah ataupun kemuliaan di sisi Allah. Mana mungkin orang yang tidak istiqamah akan diberikan kefahaman. Sebab tu sekali kita dah mengaji, biar sampai jadi. Tak faham, ngaji lagi. Tak faham, ngaji lagi. Sampai bila ni Ustaz? Sampai Allah bagi kefahaman. Sudah terang-terang lagi nyata, terang lagi bersuluh. Apa yang kita syarahkan, apa saja type ataupun cabang furu' ilmu ataupun perjalanan ilmu itu, apa saja berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita kena istiqamah. Istiqamah. Sebab dengan ilmu itu nanti Allah akan berikan kita kekuatan dan kefahaman nanti untuk kita mengamalkan. Kemudian kita nak sampai tahap mampu menyampaikan. Mampu menyebarkan. Itu kita nak. Mungkin makan masa, mungkin makan tahun, itu terpulang. Mungkin sampai ke akhir hayat. Jadi insya-Allah, biarlah kita ni sampai ke akhir hayat, kita melaksanakan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah takwa. Baik, sedang jemaah mata Allah SWT. Terima kasih yang bersiaran dengan saya pada pagi yang penuh barakah ni. Alhamdulillah, kita ada masa sikit pagi ni insya-Allah. Mungkin sampai pukul 11 suku kita anjak dan sejam lebih sikit. Macam biasalah kalau kita live malam. Baik. Jadi, bantu dulu sebarkan lagi. Mungkin ada sahabat-sahabat kita mungkin yang tak dapat notification ke tadi. Ya, sebab saya kata pukul 9.30 tadi kan. Saya anjak sikit, ada urusan sikit tadi. Pukul 10 kita start. Alhamdulillah. Samalah juga macam 10 malam, 10 pagi juga jadinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
baik bantu sebarkan. Yang mana ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada yang baru mengikuti pengajian hakikat kehidupan ini. Alhamdulillah. Dan saya ingin merajaah sikit. Saya tengok mungkin ada yang baru-baru tu. Mungkin saya melihat perhatikan ada sahabat-sahabat kita yang baru mengikuti. Dan merajaah sikit. Apa yang kita syarahkan ini adalah bersandarkan tentang kajian kehidupan. Bersandarkan tauhid dan tasawuf. Kita hari ini 24 jam kita berada dalam kehidupan. Kehidupan kita 24 jam lah. Itu kehidupan. Sesiapa yang ada kehidupan, pasti dia akan nak tahu apa isi kandungan kehidupan dia. Apa yang terjadi pada hidup dia. Dia mesti kena tahu. Melainkan dia tak hidup, mati. Tak payahlah cerita. Jadi, ilmu hakikat kehidupan, itu adalah ilmu mengkaji kehidupan. Apa yang ada dalam kehidupan, isinya. Kalau tak nak kaji isi, maka kita duduk pada kulit je lah. Sebab tu kehidupan tak jadi-jadi. Duduk di takuk yang lama, tiada perubahan, malah jatuh berkali-kali. Tu cerita tentang pengalaman berkali-kali, dikecewakan berkali-kali, malah bangga pula tu. Satu kebanggaan pula tu dikecewakan berkali-kali. Sedangkan itu bukan satu perkara yang bagus. Bukan dari segi Islam, agama tidak pergi pada mengajar kita belajar pada kekecewaan, tidak. Agama tidak mengajar kita untuk belajar pada kekecewaan. Agama, yakni Al-Quran, As-Sunnah, mengajar kita daripada kebenaran. Kata Nabi SAW, alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata benar. Fa'inna sidik yahdi ilal bir. Kerana kebenaran itu membawa kamu kepada kebaikan. Wa'inal bir yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kebaikan itu membawa kita ke syurga. Nampak? Jadi kita nak memahami, bagi tahu kawan-kawan, sahabat-sahabat anda semua, apa yang ada dalam kehidupan ni, kita kena kaji. Habis Ustaz yang mengaji agama itu adalah mengukuhkan kehidupan. Kita mengaji tentang agama. Kemudian kita mengaji pada kehidupan. Sebab tu agama itu terjemah, ulama terjemah ada dua. Apa maknanya? Bila kata inna dina indallah, bila sebut agama, yang pertama inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebut saja agama yang menggerakkan manusia semuanya itu adalah Islam. Islam itu bersandarkan Allah. Allah menyampaikan melalui kalamnya, yakni Al-Quran. Lalu disampaikan kepada Rasulnya. Itu dah disampaikan. Itu panggil risalah, Rasul. Kehidupan itu mesti pada Allah. Agama terus pada Allah. Maka ulama syarahkan juga tentang ad-din yang kedua itu adalah the way of life, cara hidup. Cara hidup juga daripada Allah. Sebab Allah yang menghidupkan kita. Bukan kita hidup sendiri-sendiri. Saya nak hidup cara saya sendiri, Ustaz. This is my life. I design my life, kata orang Jawa kata. I design my life. Kalau hidup sendiri-sendiri, payah. Sebab kita ada aturan. Kita tak tahu apa yang berlaku berada di depan itu. Kita tak tahu. Kita hanya tengok-tengok. Silap-silap kita bersangka-sangka. Inilah kata Allah dan surah Al-An'am 116. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia atas muka bumi ini, kebanyakannya menjauhkan kamu daripada Allah. Jangan banyak sangkaan. Melihat dengan keadaan, kemudian dihukum. Begini ni, nampak. Ini ni, patutlah susah, tak ada duit. Patutlah dia ni kecewa. Patutlah. Dia ni suami dia. Tak suami kahwin lagi. Tak pandai jaga suami. Nampak? Bergaduh. Dia manusia ni, kalau dia tidak dibimbing dengan agama, dengan Al-Quran, malah kehidupan kita hari ni tidak disandarkan kepada Al-Quran, maka kita akan mengikut keadaan semata-mata. Kita akan menghukum mengikut keadaan. Ini masalahnya. Malah keadaan itu mesti mengikut Al-Quran. Memang keadaan itu perlu diaturkan. Keadaan yang berlaku itu mesti disusun dengan baik. Tetapi keadaan itu mesti disusun mengikut kebenaran Al-Quran. Sebab itu, jangan terkejut. Kehidupan masih di takuk yang lama. Walaupun dia sudah menguasai contoh dalam bidang agama. Apatah lagi yang tak menguasai agama, jauh sekali. Tanda dia seseorang itu tidak menguasai agama atau jauh pada agama, pertama dia akan melakukan perkara yang tidak disuruh oleh agama. Iaitu melakukan kemurkaan, mengundang kemurkaan Allah. Jadi, nampak kat mana? Nampak kat kehidupan dia. Apa cara Allah hukum seseorang itu?
Nah, ni bila cerita buat hukum ni kadang-kadang ada orang, oh Allah menghukum ya. Bukan maksud menghukum, Allah memberi peringatan. Melalui ujian-ujian yang mendatang, yang memberikan kesan kepada hati dia. Sehingga dia merasakan sakit hati, kecewa, merana. Memang dalam satu lapis dia nampak benda. Tetapi hakikatnya itu signal daripada Yang Maha Esa. Itu tanda bahawa Allah nak ajar kita. Allah nak bagi tahu lah ada benda something wrong lah yang kamu buat. Sampai kamu boleh sakit hati kamu. Sedangkan hati ini bukan perkara yang untuk kita sakiti. Jadi senerjemah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini, malam dalam perbincangan kita, nota kita berhenti dekat muka surat 80. Kita berhenti dekat muka surat 80. Baik. Jadi, alhamdulillah seronok berada dalam taman-taman syurga. Benar. Itulah keindahan, kenikmatan kita berada bila dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam majlis yang mulia. Majlis yang mulia. Majlis ilmu ni majlis yang mulia. Allah Ta'ala muliakan. Kerana kita membincangkan segala yang berkaitan dengan Allah, kebenarannya. Baik. Jadi semalam kita berhenti dekat hak Allah. Ini kita nak mendalami. Kita nak mendalami. Ramai orang menuntut hak. Hak saya, hak saya, hak saya. Ramai manusia beranggapan haknya tidak disempurnakan. Haknya dianiaya, haknya, hak dirinya. Terutama dalam bab-bab perkongsian. Bab perkongsian ni bila ada dua partis. Dua parti ya, muamalah ni tu lah. Ada seorang suami, isteri, kawan-kawan, mungkin adik-beradik. Ada dua parti ataupun apa sahaja yang ada dua. Mungkin salah seorang akan menuntut hak masing-masing. Bila ada dua, bila datanglah kehendak hak. Tapi sebelum kita menuntut hak, kita nak hak kita apa? Kita nak hidup kita nikmat. Itu hak tu. Saya nak hak. Saya berhak nak mendapat kenikmatan dalam kehidupan ini. Oh, kita pun. Saya berhak untuk mendapat kebahagiaan dalam hidup. Saya berhak menentukan hidup saya dengan begini. Dan ini tuntut. Saya hak dipandang. Saya berhak untuk dilayan dengan baik. Saya berhak dilayan untuk, saya berhak begitu. Saya berhak begini. Saya berhak. Akhirnya, segala hak yang dia nak itu tak dapat. Mungkin satu, mungkin keseluruhan, mungkin tak dapat terus atau sebahagian. Maka kita kena faham. Sebelum kita nak mendapat hak kita pada manusia, ingatlah seluruh hak itu. Seluruh hak itu tak dapat tengok nota di luar sekarang. Oh tak apa tu. Tengok kat online tu, saya share tu online. Jadi hak kita akan disempurnakan oleh Allah setelah kita menyempurnakan haknya. Saya ulang lagi sekali. Hak kita sebagai manusia akan disempurnakan oleh Allah setelah kita menyempurnakan haknya. Itu kata hablu minallah wa hablu minan nas. Nampak? Kita kena utama, malah kena faham, kena kaji hak Allah. Sebab begini, sebelum adanya alam ini, kenapa kita kaitkan hak Allah dulu, Ustaz? Ya, sebab sebelum adanya alam ini bersifat fan, binasa, tiada. Makhluk tiada, isteri tiada, anak tiada, duit tiada. Apa yang kita ada dalam hidup kita ni asalnya tiada. Dan surah Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kaifa takfuruna billah. Bagaimana kamu boleh kufur kepada aku sedangkan kamu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat. Kamu mati, semua mati. Wa kuntum amwatan fa ahyakum. Kemudian kamu dihidupkan. Summa yumitukum. Kemudian kamu dimatikan. Summa yuhyikum. Kemudian kamu akan dihidupkan. Summa ilaihi turja'un. Kamu akan dikembalikan kepada aku. Kembali menghadap aku. Aku akan tuntut, aku akan tanya balik. Apa yang kamu buat dulu? Nampak tak? Kita ni duk ngaji, duk syarah ni, duk nak beria-ria, nak faham ni. Satu, sebab mati ditanya balik. Kalau mati terus tak ada masalah.
Mati, terus mati. Tak, ini kita mati, bangun, akan ditanya kembali apa yang kita lakukan sewaktu sekarang ini. Lepas tu kita kena kaji, kita kena fahamkan balik, jangan ambil sambil lewa. Sebab sebelum ini, adakah kita dah mampu memahami hak? Kerana sebelum ni tak ada apa-apa. Bila tak ada apa-apa, sebelum kita menuntut hak yang kemudian itu, hak pada isteri, contoh suami. Memang dalam hukum fikihnya ada hak-hak suami. Hak-hak isteri. Hak-hak anak. Oh, sedap kita betul. Tapi kita kena tahu sebelum adanya hak sesama manusia, yang ada hanya Allah. Sebab ada hanya Allah. Allah bersifat wujud. Adanya alam ini menyatakan adanya Allah, bukan alam bersifat ada. Nah, la mawjud bihaqqi illallah. Tiada adanya ada, melainkan hanya Allah. Wujud, permulaan, yang awal tiada permulaan. Yang akhir tiada pengakhiran. Kena faham benda tu. Ha? Ya, memang kita sedang belajar tentang hak Allah. Puan Fina, betul. Kita dengan fokus tentang menyempurnakan hak Allah. Secara tidak langsung, Allah akan bantu kita menyempurnakan hak sesama manusia dan hak kita juga disempurnakan oleh manusia melalui apabila kita memahami kehendak Allah terlebih dahulu. Itu dia. Kehendak Allah ke atas kita. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Allah merancang, kita pun merancang. Sesungguhnya perancangan Allah sahajalah yang akan terjadi. Nampak? Kita berkehendak, Allah juga berhak. Maknanya Allah juga ada kekuasaan atas kita. Atas kehendak kita tu, Allah berkuasa atas kehendak kita tu. Sama ada jadi atau tidak, itu kehendak Allah. Nampak? Maka sebelum berlakunya kekecewaan, maka baik kita fahamkan dulu. Malah kita pun dah kecewa dah banyak kali kadang-kadang tu. Setengah itu. Saya kecewa Ustaz. Banyak hak saya tak ditunaikan. Ada kecewa. Contoh, biasa dalam hak ni, kita akan nampak masalah perhubungan. Perhubungan yang akan banyak berlaku. Masalah perhubungan. Sidang jemaah mata Allah SWT, apabila kita bermasalah dengan hubungan sama manusia, ramai manusia tidak mau kaitkan bahawa dia juga bermasalah dengan Allah. Hubungan dengan Allah. Malah dia begitu yakin bahawa dia tak ada masalah dengan Allah. Ada kan dah. Saya dah jaga dah, saya dah solat, saya dah buat semua dah. Ya ke? Adakah sekadar itu solat untuk diri sendiri? Segala syariat untuk diri sendiri. Solat untuk kamu lah, bukan untuk aku. Allah tak perlukan. Allah tak perlukan apa amal yang ada pada kita. Sebab tu siapa beramal tak beramal, kok sukalah. Nanti aku tanya. Itu je. Allah tu sedia ada mulia dah. Tak bertambah kemuliaan Allah Ta'ala dengan banyaknya solat kita, tak. Malah tak berkurangan pun kemuliaan Allah Ta'ala dengan kita tak solat. Sebab Allah tu kekal, qadim. Kekal. Ali yang maha tinggi. Kabir yang maha besar. Al-Malikul Mulk ya Zul Jalali wal Ikram. Jadi, yang kita buat tu untuk apa? Syariat. Kadang-kadang ramai, saya dah buat dah. Saya dah buat dah Ustaz. Saya dah jaga dah Allah suruh. Ya ke? Itu baru satu lapis yang kamu tengok. Kadang-kadang begitu confident tu. Saya dah solat dah Ustaz tapi kena juga. Saya dah jadi isteri yang solehah. Saya dah buat suruhan agama tapi kena juga. Mula dia meragui. Mula dia meragui suruhan Allah dalam konteks syariat. Sebab tu jangan terkejut. Ada orang akan meninggalkan syariat Allah balik. Contoh. Saya dah bertudung. Saya kecewa. Dia buka tudung. Dia kecewa. Saya dulu ikut Ustaz kuliah, contoh. Saya ikut apa ni? Ikut awal waktu. Buat semua benda syariat. Tengok-tengok tak jadi. Ya benar, Tuan Anwar Ahmad. Tak ada terkesan. Tak ada terkesan dengan amal kita. Malah amal kita pula kadang-kadang setengah tu tak sempurna pun. Nampak? Maka sebab itu setengah tu akan kecewa kembali dalam amal dia.
Sebab dia ingat dia dah menunaikan hak dia. Dah menunaikan hak. Allah suruh saya buat dah. Tapi adakah benar kita faham tentang hak? Maka di sinilah ramai yang kita bimbang. Akhirnya dia akan meninggalkan ya Tuan Puan Mawar berduri. Puan Mawar. Kalau misal kata menuntut ilmu, hak yang utama bagi seorang isteri itu yang Allah suruh. Itu adalah mentaati suamimu. Ilmu itu boleh dapat dengan keadaan yang secara online boleh. Tak ada masalah. Kena faham tugas utamanya Allah suruh. Berilmu itu tuntutan. Tapi kaedah menuntut ilmu itu pelbagai. Tapi suami itu tak boleh cara pelbagai. Dia tak boleh main remote control, urus suami dari jauh, tak boleh. Dia dengan suami ni khidmat. Khidmat ni masih perlukan tenaga. Dia tak boleh sap-sap. Tak apalah saya dah suruh orang ni, dah suruh orang ni. Khidmat tak boleh passing kat orang. Khidmat tak boleh passing kat orang. Contoh, seorang anak. Dia kena jaga mak dia. Seorang anak lelaki. Tapi dia hantar duit dia. Dia hantar duit dia jaga. Tak apalah saya dah hantar duit saya upah orang jaga. Orang tu lah dapat pahala yang jaga tu. Yang kita pahala duit. Itu pula tentu sempurna pahala duit kita. Allah tanya dulu ke mana dapat. Kalau kena cara dapat tak betul. Dengan masa solat tinggal, cara cari duit tinggal. Habislah. Jadi kena khidmat. Dia kena berpenat-penat juga. Bab khidmat dia tidak boleh skip. Seorang isteri, sebab tu dia terikat. Sebab dia ada khidmat. Sama dengan seorang anak pun. Sebab tu kalau dipanggil, kena datang. Baik. Sebab tu setengah itu sedang jemaah mata Allah SWT. Allah. Kuala Selangor tu Haji Makmur dia. Alhamdulillah. Tabarakallah. Mudah-mudahan Allah berkati musafir. Tuan Haji. Tahniah Tuan Haji. Istiqomah dengar. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Kita tak nak melihat. Ada yang tak buat surah Allah tu satu bab dah. Yang tak buat tu memang dah. Tak apa, aku okey je. Tak solat, lambat pun is okey. Tak tutup aurat pun okey. Dapat apa yang dia nak. Itu istidraj. Hati-hati ya. Hati-hati sedang jemaah mata Allah SWT. Hak yang Allah nak itu lebih besar daripada hak yang kita buat dengan badan kita. Sebab hak Allah Ta'ala itu menyebabkan bahawa Allah kata, La tusyrik billah. La tusyrik billah. La tusyrik billah. Jangan menyekutukan aku. Itu mengatasi segala-gala hak. Nampak? Kalau kita solat 1000 tahun pun, kalau kita ada syirik pada Allah, Allah tak terima solat kita. Malah syirik ini pertukaran nyawa. Sebab itulah kalau kita tunggu nanti Aidul Adha, itu pertaruhannya nyawa. Allah minta nyawa. Minta maksudnya, Allah minta nyawa. Nyawa ni mana kesetiaan. Hak Allah atas kita ni setia. Ni poin. Saya sambung lagi. Poin kita. Ni. Bila kata hak Allah menyempurnakan dia kata menyempurnakan hak Allah. Semalam kita dah sentuh tentang jangan menyekutukan. Jangan. La. Jangan menyekutukan. La. Baik. Bila kata jangan menyekutukan, dalam bahasa kehidupan, saya akan gunakan janji setia. Cuba cari ayat surah berapa? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Itu janji. Siapa boleh tolong saya? Cuba saya dekat Google tu tengok. Qalu bala syahidna. Saya lupa ayat berapa. Itu ayat Quran tu. Ini tak janji setia. Qalu bala syahidna. Cuba tengok dekat Google tu. Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan juga itu ayat yang pertama. Yang kedua, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Benar Puan Haliza. Allah minta nyawa tu maksud ketaatan kita, janji setia kita kat mana? Kita setia. Kita janji dulu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah aku Tuhan kamu? Allah tanya. Allah tanya kat kita semualah. Dan kita waktu itu dalam keadaan di alam azali, roh. Dan lalu kita semua mentaati mengatakan, qalu bala syahidna. Benar. Qalu bala, bahkan benarlah engkau Tuhanku. Benarlah. Kita pun buat pengakuan. Benarlah. Qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, surah Al-A'raf ayat 172. Surah Al-A'raf ayat 172. Masih. Cik Aswad. Al-A'raf 172. Ingat ayat ni. Kalau tak ingat nombor ayat, ingat kalimahnya. Tuan Muazzam Muhammad Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Adakah aku Tuhan kamu? Benarlah. Qalu bala syahidana. Memang benar kita saksi. Syahidana tu syahadah. Penyaksian. Apa maknanya? Apabila kata pengakuan, maknanya Tuhan dalam istilah. Bila kita pergi kepada kalimah la ilaha. Okey. Baik, dalam surah seterusnya juga, surah Al-Ahzab ayat 72. Dan bagaimana Allah telah meletakkan amanat, surah Al-Ahzab ayat 72. Itu janji setia. Baik. Maka kalau kita pergi pada ta'rif secara bilafzi, dengan lafaz. Ilah ni, ini kuasa. Tiada yang kita sembah. Bila kuasa, dia pergi pada ta'rif sembah. Illallah. Melainkan hanya Allah. Baik. Bila kita setia, bahawa kita tidak akan sembah selain Allah, tiba-tiba. Dalam surah Al-Ahzab 72 tu, bagaimana manusia ni menganggap, menerima, yang mana, yang semua berkata pada kiamat kelak, kami adalah lalai. Dia boleh lalai. Dia beri peringatan tentang hakikat tauhid ini. Akhirnya dia lalai. Dia lalai sebab apa? Apabila kita dulu berjanji setia, ni hak Allah ni. Sekarang ni kita keliru duk nampak perbuatan kita banyak kat dunia ni. Rupanya kita gagal untuk menyempurnakan apa yang kita janji. Kita marah, orang marah kita. Awak penipu. Abang penipu. Awak tak tunaikan janji. Marah. Betul lah tu. Tapi adakah kita menunaikan janji kita pada Allah? Apa maknanya? Baik, cuba tengok. Bila kita lafazkan qalu bala syahidna, kita berjanji takkan sembah selain Allah. Kita takkan sembah kuasa selain Allah. Nampak tidak? Kita takkan sembah kuasa tak? Selain Allah. Bila mari kehidupan, ni dia, mari kehidupan. Bila mari kehidupan, Allah berikan kita jasad yang dinamakan alam diri. Maka kita telah meletakkan kuasa ini pada diri kita. Kerana kelalaian tadi, surah Al-Ahzab ayat 72. Kelalaian itu, lalai dia memahami hakikat tauhid. Lalai dia. Lalu
dia mula menyembah diri dia. Menyembah diri dia. Yang pertama sembahan berlaku adalah menyembah diri sendiri. Dia mengkagumi diri dia. Dia merasakan diri dia itu summa ra'ahu istaghna, kata Allah. Dia merasakan diri dia itu sudah melimpah-limpah. Dia macam boleh dapat semua apa yang dia nak. Jasad, alam diri. Sebab dia melihat pada jasad ini seluruh sifat yang Allah terjemahkan pada manusia itu disalah ertikan. Ini dia. Contoh sifat-sifat wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, Allah campakkan sifat yang terpuji pada jasad manusia. Allah berikan ni. Tetapi manusia minta dipuji. Masya Allah. Ini yang dimasalah. Benar Ustazah, perjanjian aman ini adalah alam roh. Ada bukan alam rahim, alam roh. Alam rahim itu sudah ditetapkan semuanya. Ni sebelum lagi. Azali. Ulama syarakannya sebelum kejadian semua yang lain. Roh sudah Allah jadikan, kemudian perjanjian taat setia diambil. Baik, cuba perhati. Bila apa tadi kita janji? Waktu tu kita tiada apa-apa bentuk. Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Ta'ala yang tahu keadaan kita waktu itu. Maka ketika kita melihat dengan kekuasaannya waktu itu, bala syahidna, tiada kuasa lain. Ayat dia tiada kuasa lain. Hanya Allah yang berkuasa. Tiba-tiba mari pada kehidupan alam dunia. Alam dunia, yang mana alam dunia ni alam yang wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Alam dunia ni alam yang menipu daya. Malah jasad kita ni jasad yang menipu daya. Wajah kita yang Allah jadikan ini menipu daya. Tetapi dengan yang menipu itulah kita percaya bahawa pada diri kita lah adanya sifat mulia. Tu dia. Ada sifat yang terpuji ni. Nak disayangi. Kuat. Kaya. Sifat ni ada pada kita. Tapi kita dah berjanji dulu, kaya ini aku akan sembah engkau saja. Kaya ni kuasa. Kaya ni ada kuasa. Sayang ada kuasa. Kuat ada kuasa. Nampak? Kaya ni dia ada kuasa. Semua sifat ni sifatnya ada kuasa. Tetapi kuasa ini kita letakkan pada siapa? Pada diri. Sebab tu manusia berebut nak kaya sebab nak berkuasa. Berebut nak kasih sayang, dia nak berkuasa. Ni isu isteri-isteri ni. Isteri pertama ni. Isteri kedua lah. Dia berkuasa ni. Dia nak dominan. Dia nak conquer. Siapa nak kaya, dia nak berkuasa. Malah dia cari kaya pula pada harta. Kuat pada khurafat. Kaya pada benda. Ini kita bincang ni sebab tu kita nafikan. Allahu Akbar. Allah. Mudah-mudahan Allah bagi faham kepada semua yang menonton pada pagi ni. Benda ni boleh tak suka. Ini punca kita bergaduh ni. Inilah punca kita bergaduh. Kita khianat janji taat setia kita dengan Allah. Allah bagi kita kaya. Allah tiupkan kasih sayang pada kita. Allah tiupkan kekuatan pada kita. Sepatutnya untuk memuji Allah. Memuja dan memuji pemilik balik. Yakni Allah. Ini mutlak. Tetapi manusia khianat. Khianat dia. Benar Tuan Sufian Sabil. Ini yang kita nak buat. Sebab ada orang nafi benda, salah. Bukan nafi makhluk, nafi sifat pada makhluk. Nafikan sifat ini. Bukan nafikan benda. Benda ni tak wujud pun sebenarnya. Yang wujud yang ada ni sifat.
Kita dah bahas pada hakikat yang ada. Jadi sebab tu kaitan pengajian kita ni berkait-kait. Jadi apa janji taat setia? Pertama pada diri kita. Nafikan sifat. Contoh, ambil satu sifat. Kita ambil kaya tadi. Kita nafikan. Sebab kuasa kaya tu tidak boleh dipisahkan. Kuasa dan kaya, sayang dan kuasa, kuat dan kuasa, itu benda yang akan bersama. Bersama. Nah? Maka nafikan tiada ada kaya. Tiada ada kaya. Ini nama amalan hati. Ini amalan hati ya, sidang Imam Allah SWT. Kalau kita buat amalan perbuatan tanpa menafikan, amalan perbuatan tak diterima. Tiada ada kaya pada diri. Nampak? Kita nafikan diri ke nafikan sifat? Ini kena faham ni. Sebab bukan nafi makhluk ni. Nafi sifat ni. Kita duk ingat nafi makhluk. Salah. Bukan nafi makhluk. Nafi sifat pada makhluk. Maka tiada ada kaya. Ini kita tengah belajar hak ni. Tunaikan hak Allah ni dulu. Tiada ada kaya. Ni. Kita nak nafikan. Nafikan pada diri. Nafikan sifat pada diri. Lalu ini nafi. Bila kata nafi saja, kita nak nafikan apa benda kita nak nafikan ni? Sifat. Tiada ada kaya pada diri. Kemudian isbat. Isbat ni yang mana tetapkan kembali. Kaya hanya ada pada Allah. Sebab apa? Sebab ni isim zat, ismu zat ni. Ni isim. Baik, ni sifat. Okey, tengok Kaya sifat. Dia naik kepada asma. Yang ni al-ghani. Dia akan jadi maha kaya. Kemudian akan pergi pada Allah. Ismu zat. Ni ulama syarah ni. Maka sebab itu kaya ni dinisbah pada Allah. Sebab kalau pada diri, tiada. Diri binasa. Bagaimana kaya letak pada diri? Bagaimana kaya letak pada diri? Sebab tu ramai kecewa. Sebab malah dia letak kaya pada diri, kemudian dia cari kaya tu dengan harta pula tu. Tak ke hancur nanti? Siapa yang khianat siapa? Siapa yang mengkhianati janji taat setia? Dia tak cari kaya pada Allah. Yang mana kaya pada Allah ini diterjemahkan dengan taat. Dia sibuk cari kaya pada harta, lalu dia tinggal solat. Dia tidak taat, dia tinggal solat. Berapa ramai yang sibuk nak cari kaya dan nak cari harta, tinggal solat, lambat solat. Tak kisahlah. Yang penting ini pun Allah suruh ni. Kita kalau tak kaya, nanti tak kuat. Kita kena kuat ekonomi. Kita kena kuat ekonomi. Nanti macam mana Islam nak bangkit? Mana mandai kadang-kadang. Saya orang geram kadang. Pergi cari kaya pada benda. Kenapa? Dia terkejar-kejar sana sini. Benar Tuan Syafiq Farah. Khianat pada diri sini. Ini namanya zalim pada diri sendiri. Rabbana zalamna anfusana. Tidak adil pada diri sendiri. Sebelum kita menuduh orang lain tidak adil, terutamanya para isteri, abang tak adil. Abang tak adil. Dia perkataan adil ni biasanya bubuh kat lelaki kena. Perempuan ni tak ada istilah tak adil. Bagi dia adil semua. Saya dah adil lah dengan abang. Saya sayang abang seorang je. Abang tak adil. Nampak no tak ngaji. Sebab tu lah Nabi kata pilihlah yang beragama. Pilihlah yang beragama. Kalau yang tak ada agama ni huru-hara. Suami tak ada agama huru-hara. Isteri tak ada agama. Macam neraka. Jadi neraka rumah tangga tu. Dia letak diri dia pada benda. Letak diri pada benda pakai sifat Allah yang Maha Esa. Pakai dah ini kaya ni. Walaupun boleh diterjemahkan sifat itu dengan ketaatan. Tetapi dia mengaku dulu.
Dia dah mengaku dulu diri dia itu kaya. Malah, kaya ini dia syirik. Dia menyekutukan. Yalah, Allah pun kaya juga. Ya, Allah kaya. Kita pun kaya juga. Ada dua kaya. Ada dua kaya. Malah, dia berkongsi kaya pula dengan Allah. Nampak? Sebab tu isu ni takkan selesai kalau kita tak pergi pada punca. Ramai kadang-kadang terperangkap terutama isu poligami. Saya akan tekankan bab ini. Bukan poligami lah, polistrin. Bumigami. Ada yang bagi tip kadang-kadang tu. Ya Allah. Saya perhati je. Tapi tak apalah. Saya dah sampaikan tugas saya dalam kelas ni. Saya sampaikan kan. Sebab tu kalau dalam kelas saya akan guna sungguh-sungguh. Saya cakap tak ada simpan-simpan. Sebab Allah kata jangan simpan-simpan. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dia nak kaji tentang giliran, nak kaji tentang suami tak balik, nak kaji tentang benda-benda yang zahir pada adat. Tapi dia tak kaji tentang syariat dan hakikat. Dia tak tahu dari mana asal usul. Mula-mula salah dah. Kita sebagai suami, para suami, dia tidak nafikan kaya, tidak nafikan sifat pada diri. Malah dia meletakkan sifat pada salah tempat. Masya Allah Ustazah Janita Harun, mantap, menjana ekonomi dunia dengan meruntuhkan jambatan ke syurga. Subhanallah. Luar biasa. Ya Puan Nur Sakinah, tip yang subhanallah, tahulah. Tapi lah yang berkata tu dia buat. Tapi tiada berdasarkan pengalaman. Dia kata apa, kalau suami tak balik, jangan cari suami. Kita buat kerja kita. Kita kena cari duit, kumpul duit, buat biar kita mahal sikit. Dia kata orang perempuan. Dia jadi isteri part time lah. Si suami-suami pula jenis yang tidak mampu mengkontrol, menunduk ataupun mendidik isteri-isteri dia. Maka dia akan dominan dengan salah seorang. Siapa yang lebih berkuasa dari sudut sifat, maka dialah yang akan conquer keadaan tu. Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Benar Ustaz Janita Harun. Inilah masa yang ada. Kalau tidak ada Allah tanya. Kamu dah ada masa, dah ada Allah bagi segala kemudahan ni. Kamu tak guna, kau tak sampaikan kebenaran. Kenapa? Benar. Puan Nur Sakinah. Tapi inilah mentaliti. Nak bila isu kahwin saja, kena ada duit. Kena ada duit. Bukan isu kahwin. Semua benda isu kena ada duit. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah SWT. Baik. Jadi, nampak? Inilah hak Allah. Allah kata jangan menyekutukan tadi kan. Inilah ni. Dan inilah kita dah ikrar. Kita dah ikrar suatu ketika dahulu. Kita dah ikrar sidang jemaah mata Allah SWT. Kaya tak boleh bagi bahagia. Tuan Sufian Sabli, kaya boleh bagi bahagia, harta tak boleh. Kena tukar. Nampak benda-benda macam ni yang masih ada kekeliruan dalam masyarakat. Sebab kita dah terbiasa letak kaya pada diri. Kaya pada diri itu letak pada harta. Nampak ni. Kenapa kaya tak boleh bagi bahagia? Sebab kita nampak ni harta. Sebab masih terikat kaya dengan harta. Sedangkan kaya yang boleh bagi bahagia. Wallahi, memang kaya bagi bahagia. Sebab kaya tu sifat maha kaya kembali kepada Allah. Sepatutnya. Begitu. Dia hukum adat lah memang. Betul, adat orang kata kaya tak boleh bagi bahagia. Kaya dan miskin dan kaya. Memang pada miskin dan kaya itu adat. Tapi kalau kita ngaji hakikat, bila kita kena pasti sifat, kita kena letakkan pada tempatnya. Kaya ni sifat ni. Balikkan pada haknya. Ini namanya hak. Pulangkan balik hak Allah. Jangan menyekutukan. Tu cara dia. Kerana yang wujud hanya kaya Allah. Kalau kita gabungkan dengan sifat 20. Ini memang pengajian sifat 20 lah. Ada. Yang ada hanya kaya Allah.
Yang ada hanya kaya Allah. Nah, nampak? Ada ni sifat Allah je. Ada ni sifat Allah. Jadi segala sifat yang berkaitan dengan Allah, Allah je. Nah, tu dia. Segala sifat yang berkaitan dengan Allah, kaya kan pada Allah. Asal pada Allah. Lalu Allah berikan pada manusia. Nampak? Nah, gitu. Jadi, ini makam nafi isbat, kena faham baik-baik. Kembalikan hak Allah Ta'ala. Tunaikan hak Allah Ta'ala. Dengan kita, kan surah Al-Ahzab ayat 72 tadi, apa kata Allah? Ramai yang tidak memahami akan hakikat tauhid ni. Lalai. Dia tahu, tapi lalai. Bila dia berhadapan dengan ujian, dia lalai. Bila tak ada harta, maka dia down. Dia rasa dia tak kaya. Pernah tak dengar perkataan ni? Orang kita, Ustaz, sampai bila tak kaya? Saya sampai bila-bila lah tak kaya. Orang kaya dia. Orang tu je yang kaya, Ustaz. Kita ni orang Islam dah ke belakang dah. Orang Islam dah ke belakang dah. Kita takkan kaya-kaya punya. Ada cakap macam tu. Tuan-tuan, sedang jemaah mata Allah SWT. Wallahi, semua yang menonton ni kaya dah. Allahu Akbar. Kaya dah kita. Ada kata memang tak kaya lah. Sebab apa? Sebab kita dah salah letak. Kita memuji nombor 1 sampai nombor 10. Kita kata apa? Orang terkaya. Orang terkaya, the richest man in the world. Terkaya. Ini pun saya dah kupas. Dapat ni saya kupas lagi. Nombor 2 pun orang terkaya. Nombor 3 pun orang terkaya. Nombor 4 pun orang terkaya. Nombor 5 pun orang terkaya. Sehinggalah orang yang ke-10 orang terkaya. Kenapa? Mari tengok dengan sifat. Kenapa nombor 1 sampai nombor 10 masih memakai sifat yang sama? Kalaulah kaya ini sifat pada makhluk, kenapa dia boleh pakai pada makhluk yang nombor 10? Allah izinkan pakai, bukan suruh lihat makhluk. Allah izinkan pakai, suruh lihat Khalik. Saja. Ini pun saya dah kupas itu hari. Mari kita tengok lagi sekali. Manusia yang cuba nak memakai sifat ini secara bahasa saja, siapa ada cikgu bahasa kat sini, dia akan jadi yang terkaya. Orang pun cakap, ni Ustaz. Bukan, apa maksud ni? Ni maksudnya tak sengaja. Orang pun kata, apa pula tak sengaja? Apa pula tak sengaja yang usaha tu? Memanglah, berapa ramai orang usaha jadi. Tak sengaja jadi tu. Tertidur. Yang ni semua tak sengaja. Lepas tu orang pun bagi tahu saya. Yang ni merujuk kepada paling, katanya. Paling kaya katanya. Saya pun cakap, sebab tak boleh letak paling kaya lah jadi terkaya. Manusia tak boleh mengaku dia lah yang paling kaya. Ada berani cakap. Siapa mengatakan, akulah yang paling kaya. Try lah cakap tengok. Allah ganapkan lagi habis lah. Akhirnya dia tidak akan mengaku, sayalah yang manusia yang paling kaya di dunia. Tak ada kan? Lalu orang pun kata, dialah orang yang terkaya di dunia. Lalu dinisbahkan, dialah orang yang tak sengaja kaya di dunia. Itu je lah. Jadi bila tak sengaja, jadi terjatuh. Bisnes tertutup. Tertutuplah Ustaz bisnes. Memanglah. Habis buka cawangan banyak-banyak, terbuka. Bila dah kenapa tak sedar diri? Itu je lah. Balik kepada yang hak. Orang Islam tak boleh kaya lah Ustaz. Nombor 1 sampai nombor 10. Tak ada orang Islam pun. Allah, lemahnya kita. Apa yang lemah? Yang tengok pun lemah juga. Duk tengok harta. Masih tengok harta lagi. Masih tengok harta. Memang kita buat suruhan agama Islam. Solat awal waktu lah, betul lah. Tapi hakikat tak betul. Nampak? Jadi sebenarnya mata Allah SWT. Ini, kita ni kena kuat. Tengok dekat Malaysia ini contoh. Tengok dekat dunia. Ada satu cerita tu, sebenarnya mata Allah SWT. Ada seorang ni, saya pergilah bincang-bincang. Dia panggil saya, buat discussion. Saya pun pergilah. Sekali dalam perbincangan tu, dia bagi tahu apa? Tentang kerisauan, tentang, ni, kaya-kaya ni.
Kaya harta ni, kaya harta. Sedangkan kaya bukan harta. Risau. Ni habis semualah ni. Orang ramai dah conquer dah ni. Orang kita tak conquer lagi. Saya pun cakap, Allah bagi ambil duit tu banyak-banyak. Tak kisahlah. Sebab duit tu ambil lah. Nak banyak ambil lah. Tapi kaya tak boleh. Manusia takkan boleh ambil kaya. Manusia takkan boleh ambil kaya. Ambil harta boleh. Yang menunjuk kaya ramai. Ya, dia panggil perasan kaya. Elfitra Amir. Perasan kaya. Sebab tu jangan ada kereta mahal sikit, mula nak rasa kaya. Habis tu, kalau jalan kaki tak rasa kaya. Jalan kaki tak rasa kaya. Mana boleh tak rasa kaya? Kaki tu milik siapa? Allah. Takkan tak boleh rasa. Nak kata naik kereta apa? Mustang GTR bawah tu. Ya Allah, Allah bagi. Ya Allah, Allah bagi. Kereta Mustang GTR. Begini-gini doa. Masa dapat kaki, ada doa macam tu. Ada celik-celik doa. Ya Allah, terima kasih Allah bagi kaki. Ada. Dapat kereta. Ya Allah. Ya Allah. Ada semalam. Bukan semalam ke bila dah. Saya tengok ada satu live tu. Dia order Mustang GTR. Pakai kontainer. Online. Dahsyat. Ambil the moment. Dapat kereta Mustang keluar daripada kontainer. Ya Allah. Allah bagi. Allah bagi. Ya Allah. Memanglah nampak macam syukur. Nampak. Bukan kita nak nafikan dia. Tapi adakah kita buat perkara yang sama dengan kaki kita? Ada tak kita buat perkara yang sama dekat kaki ni? Ya Allah, kaki. Ya Allah, terima kasih Allah bagi kaki. Ada. Spare part mana nak cari kaki ni? Pergi kat kedai yang paling mahal kat dunia ni pun takkan jumpa jual kaki. Kaki palsu adalah. Sebab tu Allah kata, qalilan ma tashkurun, qalilan ma tashkurun. Pergi minta maaf cakap, siapa yang ikut ni mohon terasa lah. Dapat naik pentas, dapat tu pegang cek besar-besar. Dapat 1 juta. Menangis. Ya Allah, dapat 1 juta. Allah bagi. Berkat usaha saya menjadi. Menangis-nangis. Yang Allah bagi hidup tak menangis pula. Yang Allah bagi hidup ada menangis. Ya Allah, kau bagi aku hidup. Ya Allah. Ada. Naik bagi award kadang-kadang. Ya Allah. Bukan tak boleh. Boleh. Tapi dia punya excited. Tak kembali pada hak Allah. Allah bagi kita hidup free of charge. Kita bila orang tolong sikit, ada orang yang bersifat, orang kaya ni, orang ilmu, kita dah terpengaruh dah. Yang Allah maha berilmu tu, yang bagi kita faham, tanpa ada perantara, bagi tung faham, tak excited dengan Allah pun. Kenapa kita tak takjub, tak ada orang panggil apa? Dia panggil apa? Admire, bukan, satu lagi. Taksub dengan Allah. Patutnya. Taksub patutnya dengan Allah ni. Excited. Tak ada nak rasa kita. Dapat duit, cium duit. Adakah baru nak cium duit? Tangan tak nak cium tangan ni. Ciumlah tangan. Cium tangan tu. Alang-alang nak cium duit. Ini dapat duit, cium. Oh, bagusnya. Cium. Malah macam duit itulah yang membantu banyak perkara. Kena sedar, duit tu pun dapat dengan tangan. Kalau tak ada tangan ni pergi ambil duit. Kalau Ustaz sekarang dah online. Dah online Ustaz, tak ada pakai tangan. Jawab juga kadang tu. Dah tu yang tekan button transfer tu pakai apa? Tu, tekan button transfer tu. Pakai apa? Tangan. Tak Ustaz, pakai command. Berbunyi juga. Dia bagi arahan mulut. Command. Transfer. Dah, transfer mulut tu pun pakai siapa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cium tangan. Ni cium duit. Allahu Akbar. Ni bangun pagi, biasa je. Tengok. Lepas tu tengok muka kat cermin ni, orang perempuan. Lupa nak pakai makeup. Buruk rupa. Nampak? Patutnya Alhamdulillah, ya Allah. Ada muka. Berapa ramai nak syukur dengan muka? Berapa kali tengok cermin? Berapa kali cakap Alhamdulillah? Berapa kali ingat Allah?
Menjawab dia, menjawab. Allah Akbar. Jadi maknanya setiap masa. Nah, taksub dengan nikmat Allah benar. Jadi perkara taksub tak salah kalau tak pada yang benar. Nah. Tekan pakai kaki Ustaz Ahmad. Kaki pun Allah bagi. Ada terbagus ni Sidang Imam Mata Allah SWT. Dia lukis pakai kaki. Allah. Pakai kaki, pakai lutut, pakai telinga. Seorang aktor tu, artis. Kita ingat selama ni lukis pakai tangan, pakai berus. Tak, dia pakai telinga je lukis. Pakai hidung. Jadi, Masya Allah. Nah. Jadi nak menunggu tu, kaya tu kena tunggu harta baru rasa. Allahu Akbar. Menangis dia dapat harta. Menangis nyawa tak menangis pula. Sebab tu Allah hantam satu kali. Allah hantam satu kali. Dan duduk baru menangis. Sebab dia awal-awal tak menangis. Dia menangis bila dapat harta. Tunggu. Menangis ketika hilang harta. Nah. Menangis dia. Ni suami pula, suami. Dan isteri. Menangis tu. Hari nikah. Aku nikahkan dikau dengan si Pulan binti si Pulan. Dengan mas kahwinnya. Pap. Menangis. Menangis. Ingatkan menangis. Sebab nak menanggung tanggungjawab punyalah berat. Menangis dapat bini. Suka. Oh, dialah isteriku dunia akhirat. Tengok-tengok. Gaduh. Suami, isteri. Cuba ingat momen nikah dulu. Ada? Duduk belakang, tengah Tok Kadi kat depan tu kan. Orang perempuan. Cuba ingat. Menangis tak belakang? Walah sebabnya hati. Aku terima nikahnya dikau dengan. Menangis kat belakang. Isteri lah, isteri. Suami pun setengah tu menangis. Saya 2 kali akad pun sama juga. Berderau juga macam mana. Sebab apa? Tu. Tanggungjawab tu. 2 kali akad tu. Siap dia tanya ni pengalaman ada kan? Pengalaman tak pengalaman. Ni tak boleh belajar dengan pengalaman. Masih nak isi borang tu kata. Dah pengalaman nikah tadi Ustaz Sujak. Ingat lagi. Kita ikut pintu depan. Dan nikahkan yang kedua almarhum Datuk Abah Sandin Al-Hafiz. Tu bagi tahu habis kat sini. Alang dah keluar ilham ni. Kita ingat dah steady dah. Tak. Masa dia angkat tangan tu. Bergetar. Wuyup habis. Boom. Rasa ibarat satu beban datang. Bap kena. Yang pertama pun sama. Kedua pun sama. Ambil. Tapi ada yang menangis tu. Menangis syahdu. Akhirnya hubungan kita selama ini. Bersatu jua. Di jinjang pelamin. Lepas tu. Runtuh pelamin. Bergaduh. Menangis dapat bini. Menangis dapat bini ke syukur pada Allah. Patut makin kuat beribadat. Jangan syirikkan Allah. Akhirnya isteri ni pakai. Akulah yang pertama dan terakhir. Akulah huwa awal huwa akhir. Sayalah yang pertama dan yang terakhir dalam hidup abang. Abang jangan nak mandai-mandai abang. Abang dulu janji macam mana? Abang janji nak jaga saya. Abang janji dulu sayalah yang taat setia. Tu dia. Orang perempuan semua didoktrin macam tu. Nampak? Syahdu. Kalau mana yang lupa tu, saya dah lupa lah Ustaz, senang kahwin lagi sekali. Ingat sungguh sekejap lagi. Isteri pun ingat, suami pun ingat balik. Kahwin balik. Nak ingat balik momen nikah. Ada yang dah lupa ke nikahnya ni? Nikah lagi. Bawa ingat balik. Isteri teman lah. Isteri teman, duduk sebelah. Duduk sebelah bakal tu. Tengok balik. Oh iyalah dulu saya tak sempat nak merasai momen nikah. Dengar balik. Bang, abang nikah balik lah bang. Abang nikah lagi sekali bang katanya. Saya nak dengar. Kali ni saya nak feel moment tu. Tanggungjawab tu. Betul. Nangis. Nangis kerana nafsu. Nangis kerana perasaan je. Hiba. Hiba kononnya. 2 jiwa bersatu jua akhirnya. Setelah sukar dukar mengalami rencah kehidupan untuk bersama. Bermadah dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah mata Allah SWT. Sebab itu tersayang, tadi terkaya kan? Samalah, tak sengaja, samalah tersayang. Pun sama, tak sengaja juga. Dalam ramai-ramai perempuan, dalam ramai-ramai lelaki, kenapa kita suka lelaki yang jadi suami kita sekarang? Taklah Ustaz, tak sengaja. Betul tu. Itu jawapan yang jujur. Tak sengaja sebenarnya.
Kalau sengaja, awal-awal kita kahwin dah. Kalau sayang itu dengan sengaja, awal-awal kita kahwin dah. Kenapa ada yang kahwin, ada sekian umur, ada pula minta mak, ada yang tak kahwin lagi. Kenapa ya? Sebab sayang tu bukan sengaja. Dia tak sengaja, mengaku je lah. Bila tak sengaja, pada siapa yang memberikan sengaja tu? Allah. Ha. Ada sengaja, kalau sengaja, kahwin awal dah. Mana kalau kahwin dua, tak sengaja. Ya, tak sengaja. Tak sengaja. Ya Allah, tak sengaja kahwin dua. Ya. Sebab tu masa kahwin satu, beria-ya tak nak kahwin dah. Abang tak nak kahwin lagi dah. Pum, kahwin nombor dua. Time nombor dua pun abang tak nak kahwin lagi dah. Pum, kahwin nombor tiga. Tak sengaja. Itu bila tak sengaja ni, sebenarnya Allah SWT. Inilah dinamakan. Ya. Ini dinamakan takdir. Takdir. Saya dapat ilmu ni secara bilhal ketika ditanya oleh Sabu Samah Datuk Mufti Kelantan, Datuk Syukri. Waktu tu 2013. Saya masih ada satu tangga saja. Ditanya, kenapa anda kahwin? Kenapa anda kahwin? Nah, kita cari jawapan. Jenuh, Mufti tanya. Betul dia senyum. Sebab takdir lah, Syekh. Jodohkan takdir Allah. Dalam iman kan, oh ya tak ya. Jawapan ulama'-ulama' ni, mana panjang lebar macam kita. Macam saya ni, panjang-panjang jawab kan. Ulama'-ulama' orang hebat ni, jawab sikit je. Takdir. Saya senyum. Tapi lepas tu, sebab ilmu, apa yang diberikan oleh Syekh Samah ni, tu yang berkembang ni, barakah ya. Lepas tu, dia tanya lagi, ingatkan dah habis dah soalan tu dia tanya. Ingatkan dah habis dah. Lepas tu, tanya lagi. Kalau anda kahwin lagi, Allah ini soalan betul-betul tepat. Kalau Allah bagi. Kita pun lagi terkebir-kebir nak jawab. Kahwin lagi? Tak terfikir kan? Tak terfikir. Lepas tu, Datuk Syukri kata apa? Tak ada juga. Senyum dia. Senyum. Kita pun iyalah. Betul. 2014 kahwin lagi. Ambil. Selesai masalah. Takdir. Takdir lah. Bukannya usaha kita. Kita usaha sikit je. Kuasa Allah. Usaha kita sikit je. Tapi dengan kuasa Allah dijodohkan. Ada orang beria-ria tak jadi. Jangan marah. Tak jadi bukan sebab kita sayur macam-macam, Ustaz. Agaknya saya orang yang malang atas muka bumi ni. Tak payah fikir gitulah. Cakap saja, Ya Allah, Engkau berkuasa atas aku untuk menjodohkan, untuk menceraikan, untuk memisahkan. Jadi jaga Allah. Jaga Allah. Jangan mandai-mandai. Sayalah yang menjaga rumah tangga saya ini. Kita dengan suami kena pandai masak. Kita kena jaga suami ni tip-top. Oh, nampak? Dalam tip-top tu, berterabur juga. Bersembur juga kadang-kadang tu keluar. Makin hamun keluar. Sebab dah terlampau tip-top sangat. Tiba-tiba ada hak yang tak ditunaikan. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Dia marah. Nah, jadi memang, jadi kalau semua faham takdir dalam kuasa Allah, ni hak Allah lah, iman. Kembalikan. Terkaya, tersayang. Ini jangan pakai ter ni tak mau. Kembalikan bila dah maknanya kembali cepat-cepat kepada takdir. Supaya kita tidak jadi perkaranya di luar kawalan. Berada di dalam kekuasaan Allah. Ya Allah, kaya ini dalam kekuasaanmu. Terus nafikan. Tiada ada sayang pada diri, sayang hanya ada pada Allah. Cakapkan abang isteri yang abang tak sayang kamu sebenarnya. Jawab gitu. Yang abang tak sayang kamu sebenarnya. Sebenarnya sayang abang ni diadakan. Jawab. Oh, ya ke bang? Ya. Kamu pun sama. Kamu tak sayang abang sebenarnya. Tapi sayang kamu itu diadakan. Dalil surah Ar-Rum ayat 21. Mawaddatan warahmah, dijadikan, ditiupkan kasih sayang. Jadi jangan takutlah berkasih sayang. Nah, Puan Fazilah, tu dia akan jadi syirik kafir kalau sekiranya dia letakkan berdiri dia. Tapi kalau tu kembalikan pada takdir, tak adalah. Faham ya? Terkaya, itu jika kembali kepada takdir Allah, maka selesai. Dia tak ada syirik kafir.
Tapi ketika terkaya diletakkan pada diri, kan orang diri, sayalah manusia terkaya di dunia. Dia tak sedar tu, nama kalimat terkaya tu pun dah bagi tahu bukan diri dia dah. Kamu tak sengaja. Nah. Jadi bila kata dia letak pada diri, dia akan khafi. Dia akan tersembunyi sebab dia cuba menduakan kekuasaan itu. Sedangkan daripada kalimah ter saja dah boleh jawab dah bahawa dia tiada kuasa dah. Tapi kalau sekiranya terkaya itu dikembalikan kepada takdir, tersayang itu dikembalikan kepada takdir, yakni kepada Allah, maka jauh dia daripada syirik khafi. Itu kaedah dia. Dia kaedah dia. Baik. Jadi itu sebab lebih mudah datangnya penafian. Jadi contoh ter ni saya bagi tahu kalau tak ada penafian. Kalau kita dah buat penafian dari awal lagi kita dah buat penafian, baik, penafian ni macam mana? Baik, kita ambilkan tajuk ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar, Tuan Haji Mak Muda. Syirik khafi, syirik yang tak sengaja, betul? Baik, penafian ni kalau kita lihat nota, jadi tak adalah kita rasa terbeban rasa terbeban dengan suruhan Allah ni, qada dan qadar. Cuba tengok pada nota muka surat 81, edisi lama muka surat 64. Baik. Bila kita oleh demikian, bila kita kembalikan segalanya hak adalah milik Allah, mutlak mutlak. Hak apa? Sifat tadi, sifat. Mengapa kita masih terlihat manusia? Mengapa masih terlihat manusia yang memiliki segalanya ada di dunia ni? Kenapa masih terlihat manusia? Sayang pada manusia, kaya pada manusia. Dah kalau sekiranya kita dah kembalikan kaya pada Allah, jangan lihat lagi manusia. Itu kata ulama, fasada jasada, binasalah jasad. Binasa jasad bukannya hancur manusia itu, tetapi dia mengembalikan kefahaman itu kepada Allah. Sifat itu kepada Allah mutlak. Orang yang benar-benar mahu menunaikan hak Allah adalah yang benar-benar hatinya tenteram dengan segala aturan dunia. Ini katanya, yang tadi kata terima tadi, dipanggil takdir, qada dan qadar, ataupun dalam perkataan takdir. Allah berkehendak atas dia apa? Susah, senang, redha dengan kesusahan. Berlapang dengan kesenangan, berlapang dengan kesusahan, redha dengan kesenangan. Ya. Maka yang berlaku atas kita, Allah berhak perlakukan kita dengan kehendaknya. Ingat, Allah berhak. Ini hak Allah. Ustaz, kenapa saya diuji begini? Hak Allah. Allah berhak kita. Ya, sama. Benar Puan Fazilah, Tuan Haji Mak Muda. Kalau tak ada dah. Kalau ni perkataan yang mungkin, yang tidak pasti. Kalaulah aku tahu, dia perkataan yang meragui. Ulama meletakkan perkataan kalau tidak boleh letak pada takdir. Takdir itu kekal, tetap. Masuk kekal tetap ni pada Allah. Jadi kalau ni benda yang mungkin, yang mustahil, yang berlakunya kekeliruan. Kalaulah aku tahu tak boleh. Jadi apa yang berlaku itu dia ditakdirkan. Ini telah ditakdirkan oleh Allah. Allahu Akbar. Itu sepatutnya yang sebaiknya jawab. Baik. Allah berhak melakukan apa saja atas diri kita. Ingat tu. Allah boleh bagi kita sakit. Ya. Kenapa? Kerana Allah yang memiliki kesihatan itu. Jadi berhaklah Allah bagi. Apabila nak melihat segala isu itu dengan kefahaman tadi Tuan Azman. Dengan kefahaman tadi, dengan ilmu billah, dengan Allah, dengan asma'nya. Menafikan, maka syuhudlah insya-Allah. Contoh, apabila melihat pada maqam kaya tadi. Sekarang ni kita lihat dengan kaya pada makhluk masih ada dua. Tapi kalau kita tengok kaya tu nama, maka syuhudlah. Kaya tu nama asma'. Kaya, nama Allah. Syuhudlah. Sama juga, sekiranya pun sama. Puan Haliza, sekiranya kalau kumpulan yang sama. Maka kaedah syuhud ni juga melihat mana syahadah ni apabila dia bertenang dalam keadaan itu.
dia menerima. Contoh susah. Susah, dia syuhud melihat kekuasaan Allah. Maka dia tak lihat susah. Maka dia tak marah dengan susah tu. Dia okey je lah. Dia susah, lalu dia melaksanakan suruhan Allah. Maka dia syuhud lah. Dia yang jadi tak syuhud ni, dia susah tapi mempertikaikan. Dia tahu Allah tapi pertikaikan. Kenapa susah? Tak boleh lah. Tapi kalau susah, dia melihat kudrat Allah. Allah berkuasa atas susah. Jadi, terima dulu susah. Kemudian, laksanakan suruhan Allah. Solat, lakukan segala syariat, hati jaga. Maka itulah orang yang syuhud. Manusia tak berhak melakukan apa saja itu bukan letak pada manusia, Puan Nur Sakinah. Macam suami, abang berhak buat apa saja atas kamu. Tak boleh. Sebab kita masih tertakluk pada hak Allah. Kalau sekiranya lah, sebab tu orang beriman, orang yang sangat memelihara manusia. Sebab dia tahu manusia itu hak Allah. Jadi kita tak boleh buat sewenang-wenangnya, sesuka hati kita. Ikut buat suka-suka. Suka-suka kita. Tak boleh. Baik. Jadi sedang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syuhud tidak lagi berkatakan kenapa aku je perlu buat baik. Kenapa tidak naik sel-sel ni? Ni. Kenapa susah sangat ni? Kenapa? Dia tidak ada lagi tanya pengadaan kenapa. Dia menerima. Dan ini yang ditakdirkan. Tetapi kita kena melakukan apa yang telah disuruh. Jangan kata dah ditakdirkan susah. Biar je lah. Maknanya dia tu tak syuhud tu. Dia tak nampak Allah. Dia masih nampak susah. Dia menyerah diri pada susah. Lalu apa yang susah nak diikutkan. Kalau susah kata marah, marah. Kalau susah kata curi, curi. Kalau susah kata nipu, nipu. Tapi kalau dia menerima susah, dan ini yang telah ditakdirkan aku susah. Tapi aku tak boleh menyerah diri pada susah. Aku kena menyerah diri pada Allah. Maka ketika susah, usahalah. Apa masalahnya? Usaha dengan yakin bahawa Allah Maha berkuasa. Allah memiliki kekayaan. Lalu sekiranya susah, dia tak ada merungut lah. Tak ada kenapa jadi macam ni. Ni duit aku, kenapa aku je yang mesti kena handle. Dan banyak lagi hal-hal sering kita persoalkan. Asyik aku je tolong dia. Asyik aku je. Macam kita punya semua perkara yang kita ada tu. Nampak? Sebab tu dalam suratul Fatihah. Kita dah buat satu pernyataan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Yang menguasai permintaan hari pembalasan hari akhirat. Hari yang ke depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahajanya Allah. Kaulah sahaja ya Allah yang kami sembah. Maknanya apa? Kita tak akan tunduk pada kekuasaan lain. Maknanya susah tiada kuasa. Kita tak akan tunduk pada susah. Nampak orang beriman. Hebat tak orang beriman? Hebat. Allah bagi kita kaya atau sebagainya macam mana? Kaya ni, itu telah dititipkan ataupun disempurnakan pada kejadian manusia, Puan Siti Rahmah. Tapi kita duk nampak kaya tu harta. Itu masalahnya. Kaya ni adalah satu sifat yang ada dalam jiwa. Laisal ghina an kasratil arad. Tidaklah kaya dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina an nafs. Kaya itu dengan jiwa. Maka Allah bagi kaya tu dengan ketenangan. Jadi dengan tenang itulah kita boleh buat macam-macam perkara. Gitu. Bagaimana kalau jika kita letakkan dalam qadariyah, kalau tiada, Tuan Abdul Lafi. Sangkaan hambanya, qadariyah ni tak boleh. Itu kalau tadi. Dia menyerah semua pada Allah. Qadar. Usaha dia. Qadariyah ni pada diri dia. Jabariyah tu. Itu kalau dalam kaedah akidah. Pecahan yang salah tadi. Ahli sunnah wal jamaah itu. Usaha atas kita. Kuasa atas Allah. Baik. Maka sangkaan hamba-hambaku terhadapku itu. Ana inda zonni abdi bi. Abdi bi. Abdi bi ni maknanya. Apa yang kita sangka pada Allah. Apa yang kita sangka pada Allah, itulah kita akan dapat. Contoh,
kita sangka Allah tiada. Tiada ke? Kita sangka kaya itu harta. Allah bagi harta. Tengoklah kamu nanti. Kamu takkan dapat kaya, kamu dapat harta je. Kita tidak meletakkan suruhan Allah yang utama. Kita sangka kalau kita buat begini, kita tidak bahagia. Kita sangka kalau kita taat pada suami, kita anggap macam benda tak selesai masalah. So Allah akan buat apa kefahaman dia tentang Allah. Bukan Allah ikut kita. Allah tetap Allah. Allah berkuasa atas semuanya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi sangkaan kita itu, tahap kejahilan kita itu kepada Allah. Semakin memahami dia tentang Allah, maka semakin mudahlah urusannya. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, penutup, maka dalam nota tu muka surat 82. Benar Tuan Azman. Betul. Itulah sebaiknya. Telah ditakdirkan. Apa yang berlaku itulah yang telah ditakdirkan. Kalau kata tadi cerai. Ya, telah ditakdirkan perceraian itu berlaku. Tetapi Allah beri kita akal dan fikiran yang sempurna sekiranya kita meletakkan hak Allah Ta'ala. Yang ini dengan melaksanakan syariatnya, melaksanakan tuntutannya. Maka tiadalah berlaku perceraian itu sebenarnya. Biasanya mesti ada sebab-sebab yang kita melanggar hak-hak Allah Ta'ala sehingga berlakunya kerosakan. Perceraian itu kerosakan. Kena terimalah hakikat. Tak ada lagi orang kata perceraian itu satu kebaikan. Sebab tu setiap kali perceraian, dia akan berlakunya sedikit pertelingkahan, perselisihan. Mana ada lagi perceraian walaupun akhirnya nanti dia akan bercerai secara baik. Tapi sebelum tu, bersilat juga. Bersilat juga. Jadi, mesti berlaku. Walaupun Allah takdirkan perceraian itu, apa yang berlaku itu yang ditakdirkan. Tetapi sebelum terjadinya takdir itu, adanya hak-hak Allah yang mesti ditunaikan. Nampak? Maka sedang jemaah mata Allah SWT. Maka di sini ada 6 perkara. 6 perkara. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis tajuk ni. Habis pada tajuk ni, nak tengok adakah kita faham tidak tentang apa yang kita kaji ini, kita akan masuk pada perbincangan yang seterusnya. Saya akan kaitkan dengan tajuk baru nanti, dengan apa kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni. Apa tajuk baru kita lepas ni? Sebab kesimpulan ni, cuba tengok. Apabila kita meletakkan bahawa menterjemahkan kekuasaan Allah, maka kita katakan di sini, dalam syarahan ni, Allah menjadikan manusia itu merasa tidak sempurna. Sebab menyatakan Allah yang maha sempurna. Allah menjadikan manusia itu dalam keadaan kesakitan. Sebab yang menyatakan Allah itu maha menyembuhkan. Allah menjadikan manusia itu sentiasa berkongsi. Sebab untuk menyatakan Allah Ta'ala sajalah yang maha berdiri sendiri. Allah menjadikan manusia itu sentiasa tidak mengetahui. Sebab nak menyatakan Allah yang maha mengetahui. Dan Allah menjadikan manusia itu hidup dan mati. Sebab nak menyatakan Allah bersifat kekal abadi. Dia ada penterjemahannya. Ya Ustaz Zurina, makin faham makin Masya Allah, Alhamdulillah, amin, amin. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Nak lebih faham, kita akan masuk tajuk ini. InsyaAllah, besok malam, sempat Allah izinkan. Besok malam saya akan maklumkan balik. Besok malam saya ada kuliah ke Ampang. Apa nanti saya akan update. Next tajuk lepas ni adalah tajuk yang pernah saya syarahkan juga sebelum ini. Tapi kita akan syarahkan lebih terperinci lagi sekali. Itulah dia. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa dia? Poligami. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Bercinta hanya kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita tengok. Nak kaitkan penyataan. Menyatakan kebesaran Allah. Semalam dekat surau seksyen 7 sedang masuk tajuk ni. Tu dia. Kita akan perhati baik-baik. Kita akan lihat. Kenapa tajuk ni ada, kita akan syarahkan. Jadi, faham? Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi bab poligami kan ada yang buat tak faham ni kan. Tengoklah sejauh mana dia faham sekali. Tapi yang mengikuti insyaAllah saya yakin. Macam mana kaitkan dengan Allah kata manusia sebaik-baik kejadian? Benar Puan Fazilah. Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bila sebaik-baik kejadian? Sebab manusia itu membawa sebaik-baik suruhan. Allah jadikan sayang pada manusia. Sayang pada manusia.
Itulah sebaik-baik kejadian. Kejadiannya bukan sekadar unsur jasmani, tapi rohani itu sendiri. Nah, rohani itu sendiri. Maka kasih sayang itu yang sempurna. Maka disempurnakan kasih sayang itu, Allah titipkan pada manusia. Maka menyebabkan manusia akan jadi lebih sempurna. Maka manusia yang melaksanakan kasih sayang dengan sempurna, maka dia adalah manusia yang paling mulia. Sebab binatang pun pandai menyempurnakan kasih sayang. Binatang yang tak ada akal. Manusia yang ada akal, tak mampu melaksanakan kasih sayang, dia akan lebih teruk daripada binatang. Maka dia akan jadi summa radadnahu asfala safilin. Dia akan jadi seburuk, serendah-rendah kejadian. Mulianya manusia bukan sekadar kebendaan atau jasadi. Tapi mulianya manusia itu sebaik-baik kejadian apabila Allah mempertanggungjawabkan panggil taklif di atas suruhannya. Itulah dibawakan oleh turun-temurun iaitu para nabi dan rasul. Kelebihan manusia pada akalnya nak membawa segala suruhan Allah sebenarnya. Baik. Di selayang utama Masjid At-Taqwa, di selayang baru, Masjid At-Taqwa. InsyaAllah malam ni. Tapi kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, sidang jemaah mata Allah SWT. Sila duduk, jangan lari. Kita akan teruskan tajuk ini pada next session. Next session kita akan masuk tajuk ini insyaAllah. Saya bagi berhenti dekat tajuk tu biar orang ingat sikit. Tu poligami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ustaz, kenapa duk bawa tajuk ni? Kerana ada tanggungjawab besar yang perlu dikupas pada poligami ni. Dia melibatkan munakahat, dia akan melibatkan tentang kuasa Allah. Banyak akan melakukan kesilapan yang sangat besar. Sebab nanti saya cerita. Semalam saya cerita macam ni. Dan surah Ar-Rum, saya pernah cerita dah. Ini surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. 4 ayat ini dimulakan dengan wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaanku. Maka bila kata di antara tanda-tanda kekuasaanku, maka termasuklah dalam munakahat. Yang pertama, Allah cerita tentang kejadian manusia. Yang kedua adalah Allah jadikan ana khalaqalakum min anfusikum azwaja. Jadikan dari diri kamu isteri-isteri. Ini kuasa Allah. Tapi ramai manusia, dia tak nampak kuasa Allah, dia rasa dia berkuasa. Dia mula override. Dia salah dekat munakahat lagi, dia salah. Dekat nikah dah salah. Bukan kata poligami. Kat nikah dah salah. Malah takrif poligami pun tak betul. Duk poligami duk cerita pasal bini. Duk cerita pasal laki. Itu bukan poligami, itu cerita pasal bini-bini. Pasal laki-laki. Cerita tak balik, lepas tu terbalik. Tu cerita polistrin. Cerita gumi-gami. Tak apalah kalau pendapat saya ni sedikit bertentangan daripada yang duk bawa cerita tentang poligami, duk cerita, duk ulang benda-benda yang giliran lah, itulah, inilah. Terpulanglah. Tapi setakat apa yang disampaikan ni, alhamdulillah, kesannya luar biasa. Sebab kita balik kepada perbincangan kebenaran. Kadang benda ni international ni dah puluh tahun kadang-kadang tak selesai masalah lagi. Tak selesai-selesai lagi masalah. Ingatkan dalam kahwin dah 20 tahun kahwin, 30 tahun kahwin dah pakar dah. Allah uji bab ni, hara juga jadinya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebab tu jadi satu tanggungjawab yang besar untuk saya bawa perkara ni. Dan memang berbeza. Mungkin ada juga yang membawa kaedah yang ini. Jadi sebab selagi mana dia bermula dengan usuluddin, agama, akidah, pasti dia akan bawa dengan akidah. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, kita tunggu pada perbincangan poligami, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang mana ada isteri tu, sama-sama kita tengok sama-sama. Yang mana ada suami tu, yang masih isteri Iswan, ajak suami dengar sekali. Ya, sama-sama kita menghayati apa kupasan tentang wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Kita akan sambung perbincangan ini pada sesi yang seterusnya insya-Allah. Kalau tak ada halangan, hari Isnin malam sekiranya ada perubahan saya akan maklumkan. Ya, terima kasih banyak kepada yang sudi bersama dengan saya istiqamah dalam kebenaran dalam perbincangan hakikat kehidupan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati kita semua.
Cukup setakat itu, mohon maaf di atas segala kekurangan, di atas segala kata-kata yang tidak enak sempurna, maka Allah sajalah yang menyempurnakan perbahasan kita ini. InsyaAllah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana fi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.